Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 21 Jun 2021 kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh dari hadis ataupun athar yang berlaku zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Para pelajar sekalian, tajuk perbincangan kita pada kali ini iaitulah kisah tiga orang yang pernah menerima anugerah khas. Dia panggil saham mu'allafah qulubuhum, ataupun bahasa Melayu kata mu'allaf. Saham orang-orang mu'allaf baru masuk Islam. Jadi mereka ini di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar masih lagi menuntut pemberian yang sama. Maka apa yang terjadi kepada mereka dalam kisah ini kita tengok. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, kisah kita ni menarik kerana ada nama-nama yang kita mungkin belum dengar, belum kita cerita lagi. Sambil kita bercerita, kita juga boleh dengar hukum yang berkaitan. Rawas Sya'bi rahimahullahu ta'ala menceritakan bahawa Ja'a Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn seorang. Wal Aqra' bin Habis. Habis bahasa Melayu, habis makna lain kan. Wa Abbas ibnu Mirdas. Abbas ibnu Mirdas. Tiga orang ini wa talabu min Abi Bakrin nasibahum. Pergi minta dengan khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu bahagian mereka. Bahagian mereka dari mana? Dari saham orang-orang mu'allaf yang pernah mereka terima zaman Nabi SAW dulu, waktu pembukaan kota Mekah. Jadi berterusanlah selepas Nabi wafat. Kota Mekah dibuka tahun 8 Hijrah. Berlakunya peristiwa ini Zulqa'dah. Maknanya 8, tahun 9, tahun 10, tahun 11. Mana sudah 3 tahun berlalu. Masih lagi nak menjadi mu'allaf. Fakataba lahum bihi. Bila dia minta, Sayyidina Abu Bakar luluslah nak bagi. Dia kata, Abu Bakar minta tulis kertas sikit. Bagi memo. Memo ni nak pergi kepada penjaga. Pegawai yang pembahagi harta-harta zakat, harta negara. Abu Bakar tulis, fakataba lahum. Radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar ni orang yang mudah, lembut orangnya. Dia pun tulis. Waja'u ila Umar. Mereka pun pergi jumpa Sayyidina Umar. Rupanya Sayyidina Umar ni sebagai pegawai, dia panggil munafiz, yang melaksanakan tugas pembahagian. Wa a'tauhul khatta. Sayyidina Umar, ini surat memo daripada khalifah untuk kami ni, bahagian kami. Sayyidina Umar ambil surat, fa'aba, dia baca surat. Umar kata la. Wa mazzaqahu, dikoyoknya surat. Umar koyok surat khalifah. Wa qala, kata Sayyidina Umar, dengar ni baik-baik, jangan pula kata Umar derhaka. La. Wa qala Umar, hadza syai'un
pemberian ini suatu perkara kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'tikumuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada kamu bila Nuh sewaktu pembagian harta Hunain dulu, ta'lifan lakum 'alal Islam, sebab nak jinak kamu dengan Islam. Waktu tu kamu iyalah baru masuk Islam. Jadi Nabi beri taklif untuk menjinakkan kamu. Wal an qad a'azzallahu al-Islam. Sekarang ni Islam sudah tinggi kedudukannya. Kita ada negara, kita ada ramai orang, kita sudah ada kekuatan. Kenapa kita nak jinak-jinakkan lagi orang-orang seperti kamu ni? Sudah 3 tahun masuk Islam belum jinak lagi, macam mana? Itu ijtihad Sayyidina Umar. Wa aghna ankum. Kita pun tak perlulah orang seperti kamu ni masih minta-minta. Fa in sabattum 'alal Islam, sekiranya kamu nak duduk Islam, duduk baik-baik, teguhkan pendirian. Wa illa, dengar, ini bahasa Sayyidina Umar bukan main-main. Wa illa fa bainana wa bainakumus saif. Kalau tidak, perhitungan kita pedang. Umar baca ayat Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang benar itu daripada Allah Tuhan kamu. Siapa dia nak beriman, beriman. Siapa nak kafir, kafir. Ayat ini dalam surah Al-Kahfi ayat 29. 3 orang ni tak puas hati. Faraja'u ila Abi Bakrin, balik semula kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Khalifah radhiyallahu anhu. Dia tanya, ya Abu Bakrin, al-khalifatu anta am Umar? Khalifah ni awak ke Umar? Senang-senangnya dia tolak kamu punya surat. Allahu Akbar. Bazal talana al-khatta, Tuan telah beri kepada kita khat, maknanya surat, memo. Famazzaqahu Umar. Umar koyak surat kami. Faqala huwa insya. Sayyidina Abu Bakar respon mudah dia. Dialah khalifahnya, kali nak dia khalifah pun dialah. Jadi Abu Bakar pun tak nak layan juga puak ni, sebab nampak mengada-ngada sangat kan. Cerita ni panjanglah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud dan dalam kitab tafsir dan kitab Bulughul Amani min Asraril Fathir Rabbani, dan tengok cerita panjang dalam fiqh zakah, banyak itu riwayat cerita. Wallahu alam. Baiklah. Kisah ini menunjukkan kepada apa? Dilalatu al-qissah iqafu sahmil muallafah. Sayyidina Umar stop, hold dulu. Orang panggil hentikan seketika saham untuk mu'allah yang iza qawiyat. Apabila Islam tu sudah kuat, orang mu'allah ni yang lama-lama seperti mereka ini dihentikan. Bukan Sayyidina Umar nak membatalkan hukum Quran. Dalam Quran ada kan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amil 'alaihim wal mu'allafah. Dalam Quran Sayyidina Umar bukan nak batalkan undang-undang Quran, tapi Sayyidina Umar kata ta'liq, gantung dulu isu ni, khususnya seperti orang-orang seperti Uyainah, Aqra, sebab mereka ni sudah 3 tahun masuk Islam. Kenapa masih lagi nak menggunakan kedudukan dia sebagai mu'allaf? Nah. Jadi mu'allaf ni biar ada masa. Cuma zaman kita ini 20 tahun masuk Islam, sudah hafal Quran sebahagiannya, orang panggil mu'allaf lagi. Subhanallah, dah jadi istilah kan. Waktu saya dengan sahabat-sahabat duduk dalam AJK Perkim dulu, selalulah kita bincang bagaimana kita nak guna istilah mu'allaf ni setakat berapa tahun. Setakat berapa tempoh, 6 bulan, setahun, kemudian tak boleh panggil mu'allaf. Ya, kita panggil, sebab tu sekarang ni pun orang tukar saudara kita, saudara baru. Nah, jadi kita mu'allaf ni biar ada tempoh. Jadi Sayyidina Umar tengok ini ijtihad daripada Sayyidina Umar, bukan nak membatal Quran tapi ta'liq al-hukum, dengan sebab mereka ni sudah lama. Sudah lama Islam. Islam pun sudah kuat sekarang ni. Waktu Nabi beri dulu, waktu tu mereka masih lagi di awal Islam. Mereka nak menjinak-jinakkan mereka. Baik. Sebelum kita pergi kepada kisah seterusnya, kita kenal dulu nama-nama yang disebut dalam kisah ini. Yang pertama Asy-Sya'bi.
Siapa dia Asy-Sya'bi ni? Seorang ulama besar, dia panggil min awiyatil ilmi, dia panggil tempayan ilmu, maknanya orang ni alim sangatlah. Nama dia, tanda Asy-Sya'bi, nama dia Amir. Amir dengan ain, Amir. Kalau anak kita nama Amir, kita tulis Amirun dengan ain, ain alif mim ra, Amir. Ada satu lagi tulisan dia Amir dengan alif mim ya ra. Amir itu makna amir, maknanya pegawai, makna raja, amir. Amir bin Abdullah bin Syarahil Asy-Sya'bi Al-Himyari, kunyah dia Abu Amr Al-Kufi. Abu Amr Al-Kufi min Sya'b Hamdan. Tabi'iyun jalil, seorang ulama tabi'in yang hebat. Dia meriwayatkan banyak hadis daripada beberapa orang sahabat ridwanullah alaihim. Qala Sya'bi an nafsihi, Sya'bi melaporkan tentang dia, adraktu, dengan tuan-tuan, Sya'bi sendiri kata, aku sempat bertemu dengan 500 minas sahabah, 500 orang sahabat. Dia pernah bertemu dengan berapa orang? 500 orang sahabat. Kata lagi dia, ma katabtu sauda fi bayda, aku tak tulis benda hitam di tempat putih. Maknanya ingatan dia kuat. Dia tulis apa yang dia ingat. Wala haddatsani rajulun bihadits illa hafiztuhu. Tak ada orang mari baca hadis pada aku ingat hadis dengan sanak-sanak dia. Wala haddatsani rajulun bihadits fa ahbabtu an yu'idahu alayya. Bila orang baca hadis pada aku tak minta supaya dia ulang balik. Mana sekali dengar, macam komputer, macam MP3 yang kita rakam ni. Masya Allah, sekali dengar tu terus. Masya Allah. Kita hari ni 20 kali dengar, tanya apa? Oh, alah. Ingat ke dah hafal, dah tanya balik. Apa cakap tadi? Dia kata apa? Wa ma halaltu hubuti ila syai'. Aku tidak halalkan pandangan aku ini. Dia panggil sifat, tidak ada sifat tamak kepada benda-benda yang manusia duk cari. Maknanya zuhud lah dia orang. Dia ni seorang yang zuhud, dia tidak tengok kepada benda keduniaan yang orang duk kejar. Wala darabtu mamlukan li, tak pernah aku tampar hamba-hamba aku. Kata di para ulama, takkanlah hamba dia tak tampar, isteri anak dia tampar. La, Sya'bi, tangan yang mulia, pagi, petang, siang, malam menulis hadis Nabi, takkanlah tangan ni nak tampar ayah anak dengan isteri. Masya Allah. Mana-mana keluarga yang aku meninggal dunia, mereka menanggung hutang, illa qadaituhu, aku akan bayar hutang mereka. Radhiyallahu rahimahullah. Ramailah para ulama telah memuji Asy-Sya'bi, di antaranya Hasan Basri, Ibnu Umar dan lain-lain. Cuma mereka berbeza tentang tarikh wafat dia. Yang masyhurnya dia min maulidihi, daripada tarikh dia hidup tu, dia mati sinhu inda mata. Dia mati pada tahun 109 Hijri. Umur dia 90 tahun. Masya Allah, rahimahullah. Itu siapa? Amir Asy-Sya'bi. Kena ingatlah nama ulama besar ni, kan? Siapa ada nak dapat anak cucu sehari dua ni, letak nama Amir Asy-Sya'bi, tu nama kabilah dia. Amir lah. Tapi kalau nak Amir saja ramai, kena Sya'bi juga. Tulislah Sya'bi, macam kita Mariah Qibtiyah tu kot, kan? Al-Ghazali bukan nama. Nawawi nama kampung, bolehlah. Baik. Dalam peristiwa ini yang kedua siapa? Ni yang kita nak tengok yang kedua. Uyainah. Tulis molek nama dia. Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Uyainah bin Hisn dengan sad. Uyainah bin Hisn Al-Fazari min Bani Fazarah. Gelaran dia Abu Malik. Nama dia Huzaifah. Nama dia asal Huzaifah.
fa asabatu syajjah, kemudian kena luka di kepala dia, jahazat minha ainah, sampai keluar biji mata dia. Allahu akbar. Fa ghalabat alaihi uyainah, orang apa panggil uyainah tu, mana mata timbul tu. Allahu akbar. Rupanya orang dulu pun suka juga ambil nama-nama orang supaya dikenali. Kita taklah nak kata orang nak hina orang, tapi supaya dikenali kan. Sahabi, seorang sahabat Nabi, minal muallafah, di antara muallaf, orang yang dijinakkan hati mereka. Dia masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Dia sempat ikut Nabi dalam peperangan Hunain dan Taif. Seorang yang muta'an fi qaumihi, seorang yang sangat ditaati oleh kaum dia. Kaum dia tu dengar kata sangat Uyainah ni. Mana orang debel lah dia ni, orang hebat lah. Masya Allah, irtadda zamani Abi Bakrin. Murtad dia pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Wa mala ila Talhah, pergi ke Talhah. Kan Talhah mengaku jadi Nabi, dia ikut kawan tu. Kemudian dia balik semula, dia taubat. Dia tahu kawan tu mengarut, dia taubat. Ada ilal Islam, dan dia hidup sampai ke zaman khilafah pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Seorang lagi kawan dia. Kawan dia siapa dia? Kan? Kawan dia nama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra ni dia ni datang jumpa Nabi SAW, dan dia juga sempat mengikuti Nabi dalam pembukaan kota Mekah, peperangan Hunain dan Taif. Dia bertaraf sahabat yang dijinakkan hatinya, mu'allaf, dan Islamnya bagus. Nama asal dia Firas. Nama dia Firas. Habis bila jadi Aqra, dengan Aqra, terkenal dengan nama Aqra liqar'a fi ra'sihi, sebab dia ada penyakit kulit di kepala dia tu sampai hilang, cabut rambut, maka orang panggil Aqra. Aqra ni macam orang kepala bubuh lah, gitulah lebih kurang. Aqra, orang bubuh kepala, bubus lah. Orang yang tak ada rambut. Asal nama dia Firas, tapi dia kenal dengan nama Aqra. Wa kana syarifan fil jahiliyah, orang yang mulia zaman jahiliyah, waktu Islam bermulia juga. Dia pernah menyaksikan peperangan Al-Yamamah bersama Khalid ibn Walid, Dumatul Jandal bersama Syarah bin Hasanah, dan dia mati dalam Ma'rakah Al-Yarmouk bersama dengan 10 orang anak-anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Aqra bin Habis. Aqra ni orang banyak cakap. Banyak cakap dia dalam peristiwa dalam peristiwa haji, pernah Nabi beritahu kepada orang, innallaha kataba alaikumul hajja fahajju. Allah Ta'ala perdukan ke atas kamu pergi haji. Bangun Aqra, dia tanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, setiap tahun kau kena pergi haji. Nabi diam, tak jawab. Nabi marah. Da'uni ma taraktukum. Nabi kata, jangan tanya benda aku tak bagi tahu. Orang yang pergi haji, mau tanya setiap tahun ke? Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku kata ya, wajib haji setiap tahun, kamu tak akan mampu nak buat. Mana nak mampu? Kita sekarang ni, Allah, tahun ni tahun yang kedua. Tahun 1442 ni, PKP 3 ni, sekali lagi umat Islam di Malaysia tidak dapat pergi menunaikan haji ke Baitullahil Haram, kecuali orang Malaysia 2-3 orang yang sudah berada di Mekah, mereka dapat pergi. Sebagaimana tahun lepas, beberapa orang boleh pergi haji. Maka Uyainah bin Hisn ni dengan Aqra bin Habis, Nabi kita SAW beri kepada dia mi'atum minal ibil. Zaman pembukaan kota Mekah tu, dia boleh 100 ekor unta. 100 ekor unta ni banyak bang. Kan? Bukannya sikit. Mi'atu ba'ir. Ramai lagi lah orang-orang yang boleh boleh beratus ekor unta ni. Ini. Baik. Seorang lagi, Al-Abbas bin Mirdas As-Sulami. Sahabiyun. Dia ni sahabi juga. Aslama qabla al-fath. Sempat menyaksikan pembukaan kota Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan Hunain, peperangan. Dia gini tuan-tuan dan puan-puan, selepas Nabi buka kota Mekah tahun yang ke-8 kan, Ramadan, selepas Ramadan Nabi kita pergi ke Hunain dengan Hawazin sampai ke Taif. Itu peristiwa dia. Dia juga termasuk dalam mu'allafah, orang yang dijinakkan hati dia. Wa ghadiba, dia marah ketika Nabi SAW beri kepada Uyainah dengan Aqra aksar mimma a'tau. Nabi beri dia orang dua orang tu 100 ekor unta seorang. Jadi si Abbas ni tak dapat, dia pun tak puas hati. Bila tak puas hati, wa qala fi zalika syi'run. Dia pun bersyair lalu. Apa Muhammad ni beri orang nanti banyak, aku boleh sikit. Fa'utiya hatta radiya. Nabi kata, ambil lagi. Berapa nak? Sampai dia senyap. Allahu Akbar. Ini bahaya ni. Zaman jahiliyah dulu tuan-tuan, penyair ni macam cyber trooper zaman kita ini sebahagiannya. Ini saya tak kata ke Abbas ni dia masuk Islam, tapi orang jahiliyah dulu begitu keadaan. Lepas pada zaman Islam pun macam tu juga. Penyair ni dia lebih kepada mencari makan lah, kalau kita kata blogger cyber trooper zaman kita ini yang duduk ni dapat apa ni habuan, puji belah ni pula, tak dapat puji, lompat belah sini. Gitulah keadaan. Baik, dia ni Abbas ni syairan muhsinan hasuna islamuh, Islam dia bagus, dia tak lari. Dan dia sendiri orang baik. Kana mimman harramal khamra fil jahiliyah, seorang yang telah mengharamkan minum arak zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah orang duduk mabuk arak, dia sendiri tak minum. Masya Allah, dia tak minum arak. Walaupun di zaman mana? Zaman jahiliyah. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian. Waqad nazala al-badiyah bi nahiyatil Basrah. Di akhir hayat dia pergi tinggal di perkampungan di pinggir bandar Basrah di Iraq. Baiklah, habislah cerita kita. 3 orang sahabat, seorang tabi'in Amir Asy-Sya'bi. Jadi 3 orang sahabat ini, tanda tuan-tuan, haula'i thalatha, 3 orang ni ketua kaum, ketua kabilah. Mana orang hebat-hebat yang menjadi digeruni ataupun menjadi pengikut ramai pengikut. Kerana itu wafil waktu nafsi, pada masa yang sama mereka juga seorang yang bersifat dengan tami'in fid dunya, tamak sikit kepada harta dunia ni. Biasalah kan orang baru masuk Islam. Kalau Islam sudah, iman sudah kuat, sudah mantap, dia tak akan buat lagi lah kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menjinakkan mereka dengan Islam supaya tapak Islam, iman dalam hati ini makin mantap. Maka diberinya unta-unta yang telah menjadi tawanan harta Hawazin ni kepada dia orang ni. 100 ekor unta seorang dapat. Masya Allah, tabarakallah. Bila Ansar dengar, tuan-tuan tengok, orang-orang Ansar ni, orang Madinah, terkejutlah kan. Tengok Nabi SAW duk bagi ke puak-puak Mekah je ni. Dia orang ni orang Mekah. Ni. Dalam kitab kita ni, Makkah Al-Mukarramah ni, tuan-tuan boleh tengok kisah pembagian harta Hunain ni. Cari dalam bab Masjid Ja'ranah. Buka dalam kitab ni di Masjid Ja'ranah. Ana dah tulis kisah pembahagian harta rampasan di Ja'ranah. Tuan-tuan tengok. Jadi orang-orang Ansar, orang Madinah, pemuda-pemuda mereka macam terkilan lah tengok orang lain tarik unta, tarik kambing. Kita apa dapat? Subhanallah. Ketika itu sampai maklumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa ini. Nabi kata perjumpaan tertutup kita akan buat dengan orang Ansar. Panggil Ansar saja, jangan masuk orang lain. Kumpul setempat. Nabi pergi, ya ma'syaral Ansar. Nabi panjang dialog. Kalau mu nak kata ke aku, mu boleh kata, Muhammad dulu kamu dihalau keluar dari Mekah, kami yang beri pertolongan gini-gini.
Kalau aku nak kata boleh juga, kamu dulu sesat, aku yang bawa hidayah petunjuk. Apa yang Ansar nak kata? Orang Ansar tak cakap, tak jawab sepatah. Kira nak tunggu apa yang Nabi nak cakap, nak ucapkan. Akhir sekali, ini mauqif Al-Hazim, mauqif yang sangat, orang panggil sangat menyentuh perasaan lah. Nabi SAW kata, ya ma'syaral ansar, kalaulah orang lain berjalan di lorong ini, Ansar lorong ini, aku akan ikut lorong Ansar. Kalaulah tidak kerana pahala hijrah terbesar, aku nak jadi orang Ansar. Masya Allah, tabarakallah. Ya ma'syaral ansar. Dengar tuan-tuan. Kata-kata ini, orang panggil kata-kata hikmah, kata-kata keramat, yang meruntuhkan semua perasaan-perasaan yang tidak baik. Nabi kata, ya ma'syaral ansar, reda ke tidak kamu? Orang lain balik dengan unta, balik dengan kambing, balik dengan harta-harta kamu, harta-harta rampasan perang. Wa tarji'un, kamu balik ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang Ansar memberi jawaban yang cukup mantap. Radina ya Rasulullah. Bakau hatta balat lihyatum. Semua menangis sehingga basah janggut mereka. Subhanallah. Kenapa tak reda, tuan-tuan? Orang lain balik dengan unta, balik dengan kambing. Orang Ansar balik bersama Nabi SAW ke Madinah. Mereka sangka bila Islam sudah menguasai Mekah, Nabi tak nak balik lah. Rumah dia ada sana, kan dekat dengan Masjid Haram. Nabi kata, la, aku balik ke Madinah bersama kamu. Ambillah unta, kambing untuk orang-orang di sini. Radina, mereka menangis. Puak-puak Ansar dengan penjelasan daripada Nabi SAW. Baiklah para jemaah, Al-Hadis kata orang Arab, Zu Syujun, mempunyai orang panggil perasaan yang sangat terharu. Baiklah para jemaah sekalian, bacalah dalam buku ni. Saya tak boleh nak panjangkan sebab panjang kita nak habiskan cerita kita ni, insya-Allah. Jadi ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pada tahun yang ke-11 selepas wafatnya Nabi SAW, 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Mereka 3 orang ni datang pula jumpa Sayyidina Abu Bakar menuntut hak mereka yang pernah diberi oleh Nabi SAW sewaktu pembukaan kota Mekah. Dia panggil Hawazin punya harta di Hunain. Sayyidina Abu Bakar orangnya baik, tidak jadi masalah apa-apa, tulis, bolehlah saya setuju, kan? Bila saya setuju, mereka macam tak puas hati lah juga, tak apa berani ke nak lawan dengan Sayyidina Umar ni. Tulis surat sikit, bagi memo. Sayyidina Abu Bakar tulis memo. Dia pun pergi ke tempat pembahagian harta, rupanya Sayyidina Umar ada kat situ. Falamma qara'al kitab mazzaqahu. Bila Sayyidina Umar baca surat, tak boleh, serak. Habis. Kejut dia orang ni. Dia orang pun bukan orang biasa. Tadi kan kita sebutkan, 3 orang ni ru'asa'il qaum, ketua kaum yang dihormati dalam masyarakat. Tiba-tiba Umar campak, koyak surat. Penat Umar macam ni. Fa'adu ila Abu Bakar. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, nak mengadu hak Umar. Dia mengguna ayat. Ialah ayat ni ayat, macam kalau bahasa kita agak provokasi lah sikit. Al-khalifatu anta am Umar. Khalifah ni tuan ke Umar? Sayyidina Abu Bakar orang cerdik. Huwa insya. Kalau dia nak jadi khalifah, dia lah. Masya Allah. Jadi sedangkan dua-dua sahabat ni mempunyai apa? Mempunyai kedudukan yang besar. Terdapat banyak dalam kisah Nabi SAW. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan boleh ikuti pagi-pagi, sama ada waktu subuh, sebelum subuh atau selepas subuh, satu siri-siri kuliah yang Abu Anas sampaikan, tajuk dia Kisah Nabi dengan Sahabat. Menarik tuan-tuan kisah ni, dengar kisah tu. Kisah Nabi dengan sahabat ni, sering kali Nabi kata, kuntu ana Abu Bakar wa Umar. Aku, Abu Bakar, Umar. Aku. Tengok. 3 ni Allah Ta'ala letak kubur makam mereka setempat je. Berada dalam masjid sekarang ni, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah.
Yang seterusnya, yang ketujuh dalam biasa 10 perkara ni, yang ketujuh kita tengok prinsip al-ikhlasu lillahi fil amal. Prinsip ikhlas di dalam amalan, di dalam keimanan, di dalam kepatuhan. Ikhlas. Maknanya kalau kita nak Islam, Islam lah. Jangan kerana masuk Islam, kerana nak benda, kerana nak barang, kerana hijrah. Katakan Nabi sebut siapa dia hijrah kerana nak kahwin, bolehlah perempuan. Kan? Tapi kalau hijrah kerana Allah, dia dapat Allah. Maka walaupun mereka menggunakan perkataan agak, kalau bahasa kita, saya pun tak nak cakap sebab takut tak beradat dengan sahabat, agak provokasi lah bahasa. Awak khalifah ke dia? Kan? Maka Sayyidina Abu Bakar memberi kata putus yang kita nampak telusnya Sayyidina Abu Bakar. Tak ada kata, Umar nak cabar kuasa aku. Macam kita gini kan. Kita gini kan, kalau orang lain yang cakap dalam bidang tugas orang lain, celek mata. Ini portfolio saja. Awak masuk campur. Sayyidina Abu Bakar lah, Umar kata, Abu Bakar ikhlas. Insya. Kalau dia nak jadi khalifah, dia khalifah. Aku tidak jadi masalah apa. Sayyidina Umar juga mempunyai sikap yang ikhlas dalam beramal. Kerana itu, walaupun arahan itu arahan Sayyidina Abu Bakar supaya beri kepada mereka ini, tapi Umar mempunyai ijtihad yang berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab mereka tiga orang ini daripada dulu lagi asyik duk minta. Tak puas hati, marah pula dengan Nabi. Bagi sikit, nak lagi. Jadi Sayyidina Umar mengambil satu sikap, nak cut, nak potong sifat ketamakan. Mereka ni bukan orang miskin ni. Kalau kita kata orang susah, orang miskin, orang yang nak mencari makan sesuap makanan, Umar tak akan potong dia punya bahagian. Tapi mereka ni pembesar. Orang kaya-kaya, besar, boleh masuk Islam lagi. Besar. Umar nak potong dia punya perasaan yang ada dalam diri mereka, ketamakan dalam masalah ini. Umar kata, zak. Dia koyoknya surat yang ditulis, memo yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar. Baik. Jadi tiga orang ni mempunyai satu kelainan lah sikap. Biasa kita dengar sahabat-sahabat Nabi ni, Abu Hurairah zuhud, Sayyidina Abu Zar pun zuhud, orang lain Sayyidina Abu Bakar sampai berjalan, tak ada makanan. Tapi mereka ni masih lagi agak orang panggil nafsiyah gharibah lah. Maknanya pelik sikit lah di kalangan sahabat yang bersifat demikian. Tapi ini semua pengajaran kepada, kalau tak ada sahabat macam ni, macam mana kita nak fikir? Sahabat pun orang juga, dia manusia, tapi Allah Ta'ala pilih mereka menjadi sahabat Nabi, sehingga bila sebut nama, kita kena kata radhiyallahu anhu. Naam. Baiklah. Sebagai kita pergi kepada fiqh hukuk al-mu'allafah. Fiqh hak mu'allaf. Dalam Al-Quran Al-Karim, tuan-tuan tulis tanda dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kan. Sesungguhnya sedekah tu makna zakat lah. Zakat itu bagi orang yang 8 kumpulan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla yang tak boleh kita nak ingkar. 8 kumpulan tu. Di antaranya saham mu'allafah. Apa makna mu'allafah? Orang yang dijinakkan hati mereka, iaitulah orang-orang yang baru masuk Islam. Maka di sini para ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bila Islam kuat, maka tak ada lagi saham mu'allafah. Mu'allafah ni sebab kita beri untuk nak menjinakkan mereka supaya dia tak lari. Itu satu pandangan. Wa ba'dul ulama, sebahagian ulama kata la, tak boleh kita nak gugurkan saham mu'allafah ni, saham mu'allaf ini. Sebab apa? Sebab mu'allaf ni ada sentiasa orang baru masuk Islam. Zaman kita ni pun ada. Kan? Hari-hari baru masuk Islam. Allahu Akbar. Ada seorang sahabat, saya pernah nama Ustaz Fadli. Kalau tuan-tuan nak gembira baca Facebook, tuan-tuan yang nak happy baca Facebook, bacalah, buka Facebook Muhammad Fadli Yusuf. Saya kata hafizahullah.
Allah Ta'ala lah jaga ustaz kita. Tapi dia banyak dakwah ke sebelah sana, sebelah apa ni, Sabah, Sarawak. Dia hari-hari kita tengok Facebook dia, orang masuk Islam je cerita dia. Pagi ada, petang ada. Masya Allah. Baca Facebook. Allah Ta'ala bagi, Allah yahfazhu, Allah Ta'ala lah jaga dia. Saya gembira tengok Facebook. Hari-hari masuk Islam. Maknanya ada sentiasa mu'alaf. Tapi baca Facebook orang lain, ada sebahagiannya pagi, petang, siang, malam perli orangnya. Sekejap dia. Yang betul dia seorang, orang lain semua kena perli belaka. Kan? Ini Facebook tidak memberi pulangan untuk akhirat kita. Termasuklah talabatul ilmi, penuntut ilmu pun belajar juga ilmu perli-perli orang. Kita kata jangan. Para pelajar, jaga akhlak, jaga adab. Lebih-lebih lagi hamalatul Quran. Jagalah penampilan kita. Kita mulia di sisi Allah dengan sebab Al-Quran, bukan sebab kita perli orang. Ingat baik. Baik, jadi mu'allafah ni sentiasa ada. Dan cuma iza kan hadal ikhtilaf, berbeza pandangan ini bila terjadi zaman Sayyidina Abu Bakar, sewaktu Sayyidina Umar menyatakan pandangan ini. Jadi ada ulama mengatakan tidak dinasahkan hukum mu'allah sebab dia ada dalam Quran. Bagaimana kita nak kata nasah? Cuma ijtihad Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk kumpulan-kumpulan seperti tadi. Orang yang sudah berapa tahun masuk Islam tak mantap lagi. Macam kita hari ni juga kan, sebahagian daripada mu'allah kita ni, saudara baru kita, ada yang masih lagi kita kena bagi sumbangan untuk dia supaya mereka tak lari. Kita boleh tengok. Ada orang, Masya Allah, dia masuk Islam, dia kaya. Jadi kenapa kita nak bagi saham Allah lagi kepada dia? Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, jadi perbincangan para ulama mengatakan Sayyidina Umar bukan menggugurkan hak yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam buku seorang syekh, nama dia Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, ulama Mesir, ulama Azhar. Dia kata apa? Analisa yang dia buat. Umar radhiyallahu anhu lam yalghu sahmal mu'allafah. Sayyidina Umar tidak menilghakan, tidak membatalkan saham mu'allaf ini. Wa atqa, dia orang yang bertakwa, sangat takut pada Allah Ta'ala, nak membatalkan hukum yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tetapi ini analisa yang mesti kita kena ingat. Lakinnau harama aqwaman minhu. Umar tak nak bagi kepada beberapa kaum tadi, seperti kes yang berlaku kepada 3 orang ni. Kenapa? Kerana kita tak perlu lagi, zaman kita Islam ni kuat, kita tak perlu lagi kepada ketua-ketua kabilah ni asyik dapat subsidi je, dapat projek je, sedangkan mereka bukan orang susah. Dan Islam pun sudah kuat. Dulu kita masih mengharapkan sokongan mereka sebab dia ada kabilah, dia ada pengikut, ada follower dia ramai. Jadi sekarang ni kita tak perlu. Itu ijtihad daripada Sayyidina Umar. Kan? Jadi kalau mereka nak duduk dengan Islam, duduk sebagaimana orang lain juga duduk. Tak perlu minta-minta dengan saham al-mu'allafah. Jadi kita kata itu ijtihad daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Baiklah, tuan-tuan baca dalam kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang terakhir sebagai penutup para jemaah sekalian, hajatul muslimin, keperluan orang Islam sekarang, zaman kita hari ini. Di Malaysia pun ada saham mu'allah untuk saudara baru. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara lain, seperti di sebahagian daripada Afrika, sebahagian daripada sini nih, tempat negeri di negara dalam ASEAN kita ni, saya tak nak sebutlah negara-negara jiran kita yang tidak ada pusat zakat seperti negara kita. Di Malaysia ni Alhamdulillah, PPZ setiap negeri ada. Negeri kita ada negeri. Tapi ada sebahagian sahabat-sahabat kita, pendakwah-pendakwah di Mindanao ke di kawasan lain, dan mereka sangat perlu untuk menjinakkan orang-orang yang baru masuk Islam. Allahu Akbar. Ada sahabat saya pendakwah ni, dia kata ribuan sudah orang masuk Islam dengan usaha dia. Selekeh ya orang kalau kita tengok.
Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita mengatakan saham mu'alah ni penting. Lebih-lebih lagi di tempat-tempat yang kita sangat memerlukan kepada sokongan dan bantuan daripada support daripada orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih lagi kalaulah dia tu ketua kabilah. Kan, ketua kabilah boleh masuk Islam, oh hebat. Jadi inilah para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah, tamatlah kisah kita. InsyaAllah kita akan masuk lagi kisah yang seterusnya dalam cerita yang lain pula. Cerita ni semuanya menarik. Jemaah tanya nak ambil mana kitab ni kan. Jadi saya kata kitab ni bahasa Arab, saya belum jumpa terjemahan besar kitab ni tuan-tuan. Nama dia Hikayatun Fiqhiyah. Dalam bahasa Arab besar ni itu 10 jilid ada. Ini baru jilid yang kedua ni. Tunggulah nak habis bila lagi. Kita kata kita doakan semoga Allah panjangkan umur, kita boleh dengar lagi kisah-kisah ini insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.